Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah. Syukur ini kita panjatkan hanya kepada Allah di atas keizinan, kesempatan dan juga kesihatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehinggalah pada malam ini kita dapat datang ke rumah Allah. Kita dapat bersama-sama di dalam solat fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu. Semoga kita semua diberikan rahmat, keberkatan dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kuliah kita yang sebelum ini, kalau tak silap saya, kita bermuzakarah tentang kewajipan kita sebagai seorang Muslim. Kalau tuan-tuan tak ingat tak apa, saya akan tolong ingatkan balik. Sebab malam ni kita nak sambung muzakarah kita yang lepas. Secara ringkas, muzakarah kita yang lepas mengenai 50 kewajipan sebagai seorang Muslim yang mesti kita kena tunaikan. Yang pertama dan yang paling utama, kewajipan kita sebagai seorang Muslim yang mesti kita kena tunaikan ialah kita mesti kena kenal siapa Tuhan kita. Kita kena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan kewajipan pertama dan yang paling utama. Tidak ada yang lebih utama melainkan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu muzakarah kita yang lepas. Saya pun tak tahu
bulan bila kita muzakarah yang itu. Sebab dah lama sangat rasanya lah. Maka malam ini kita sambung lagi setelah kewajipan kita yang pertama dan yang paling utama sebagai seorang Muslim kita tunaikan, iaitu mengenal Allah. Maka malam ini masuklah pula kewajipan sebagai seorang Muslim yang kedua yang mesti kita kena tunaikan, iaitulah menutup aurat. Ingat ya, sembahyang itu penting. Walaupun sembahyang itu penting, tetapi dia tidak menjadi kewajipan kedua selepas mengenal Allah. Kerana kewajipan kedua selepas kita mengenal Allah ialah menutup aurat. Kenapa menutup aurat mesti menjadi kewajipan yang kedua? Malam ni kita akan muzakarahkan dia. Pertama sekali kita kena faham terlebih dahulu apa sebenarnya tujuan Allah datangkan Islam untuk kita. Itu perkara penting yang mesti kita kena faham terlebih dahulu. Baik tuan-tuan, ada 6 tujuan kenapa Allah datangkan Islam kepada manusia. Yang pertama, tujuan Allah datangkan Islam untuk manusia yang pertama iaitu untuk menjaga agama manusia. Ingat, tujuan Allah datangkan Islam untuk manusia yang pertama untuk memelihara agama. Agama menurut pengertian di sini dia lebih khusus. Iaitu bila kita nak sembah, pastikan kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itu masuk agama. Kalau kita nak buat sesuatu, pastikan sesuatu yang kita nak buat itu mesti hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja, bukan yang lain daripada Allah. Itu maksud agama. Kerana nanti kita akan tanya, apa beza Islam dengan agama? Selalu kita cakap agama Islam. Tiba-tiba malam ni kita dengar seolah-olah antara Islam dan agama tu ada beza. Ya, memang ada beza. Kalau Islam dia lebih umum, kalau agama dia lebih khusus. Sebab agama ni dia lebih tertumpu kepada siapa Tuhan yang kita sembah, kerana siapa kita lakukan sesuatu kebaikan. Itu agama. Sudah tentu sebagai orang Islam, kita nak sembah mesti kena sembah Allah. Sebagai orang Islam, kita diajar buat sesuatu mesti kerana Allah. Itu agama. Adapun Islam dia lebih umum. Islam tu ada dalam politik, Islam tu ada dalam ekonomi, Islam tu ada dalam sistem kekeluargaan, Islam kena ada dalam sistem pendidikan, Islam kena ada dalam sistem kehidupan. Itu Islam. Sebab itu saya sebut Islam lebih umum, adapun agama dia lebih khusus. Jadi Islam datang yang pertama bertujuan untuk memelihara agama. Jelas kan? Islam mengajar kita kalau kita nak sembah, jangan sembah Tuhan yang lain daripada Allah. Kalau kita nak takut, jangan takut kepada yang lain, melainkan hanya kepada Allah. Ini agama. Kalau kita nak buat sesuatu, jangan yang lain,
melainkan mesti kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini agama, tuan-tuan. Kita datang surau ni mesti kerana Allah, bukan kerana kita ada jawatan. Itu agama. Baik. Itu tujuan yang pertama Allah datangkan Islam. Yang kedua, tujuan Allah datangkan Islam untuk manusia iaitu untuk memelihara nyawa manusia. Dengan cara apa Islam datang untuk memelihara nyawa manusia? Kita ambil satu contoh, Razak. Allah datangkan undang-undang ataupun disebut hukum qisas. Tuan-tuan pernah dengar tak hukum qisas? Undang-undang qisas yakni balas balik. Itu salah satu contoh bagaimana Allah nak pelihara nyawa manusia. Kita tumbuk orang, na'udzubillah, takdir Tuhan patah sebatang gigi kawan tu, kita tumbuk dia. Dia buat report, lalu kita ditangkap, dibicarakan di mahkamah Islam. Ada bukti, ada saksi, ada pengakuan. Jadi bila semua tu cukup, maka hakim dalam mahkamah Islam akan memerintahkan supaya orang yang kena tumbuk tadi tu tumbuk kita balik. Itu orang panggil hukum qisas. Jadi katalah kawan yang kena tumbuk tadi diperintahkan oleh hakim supaya tumbuk kita semula, lalu dia kata pada hakim, yang Arif, saya maafkan dia, saya tak nak tumbuk dia. Mungkin hakim akan tanya, kenapa kamu tak nak tumbuk dia? Dia kata, kalau saya tumbuk dia takut bersepai semua gigi dia. Dia tumbuk saya, patah sebatang gigi. Kan? Buatnya saya tumbuk dia bersepai semua gigi kan macam kan susah. Jadi saya maafkan dia. Bila yang kena tumbuk tadi tu memaafkan kita, bermakna terlepaslah kita daripada hukuman qisas. Tetapi mahkamah Islam tetap akan menjatuhkan denda untuk kita. Walaupun kita terlepas daripada qisas, tetapi tetap kita akan didenda atas kesalahan kita. Maka dalam kitab fiqh menyebut balasan ataupun denda bagi seseorang yang tumbuk seseorang hingga patah sebatang gigi dia, denda dia sama dengan nilai 5 ekor unta. Harga sebatang gigi sama dengan 5 ekor unta. Maknanya kita dah dapat formula. Tahun depan dekat-dekat nak raya korban semua tak ada gigi, tengok. Seorang sebatang gigi dah 5 ekor. Haji Hamid saja dah 5. Haji Wahab dah 5. Dah 10. Maknanya lembu tak laku tahun depan. Pakat-pakat unta berlaku. Tuan-tuan bayangkan, kalau seberat itu denda atas kesalahan tumbuk orang, patah sebatang gigi, takkan kita nak tumbuk orang lagi. Itu baru cerita bab gigi, belum cerita bab sumbing, cerita bab cacat kekal, cerita bab dia meninggalkan kesan-kesan, belum lagi cerita bab itu. Ini baru cerita bab patah sebatang gigi, hukuman ataupun denda yang dikenakan bersamaan dengan 5 ekor unta. Jadi hal ini sebenarnya Allah nak didik kita supaya jadi orang baik. Betul lah kata
memang tujuan Allah datangkan Islam yang kedua bertujuan untuk memelihara nyawa manusia. Jelas tak? Tujuan yang ketiga Allah datangkan Islam untuk manusia ialah untuk memelihara akal manusia. Akal ni penting. Anak kita, dia bawa balik bakal pasangan dia jumpa kita. Muka lawa tapi gila. Tanya Razak, agak-agak nak terima tak? Dia nak tak buat menantu orang gila? Tak nak. Muka lawa tak tapi gila. Apa? Punyalah tak lawa, tapi kita terima juga, dah itu kehendak anak kita. Pasal apa? Sebab dia tak gila, dia berakal. Tapi yang anak seorang lagi ni, Haji Amir, muka punyalah lawa, Haji Mat, tapi gila. Kita mesti tak nak terima punya. Ketawa seorang-seorang, cakap seorang-seorang, apa kejadah menantu aku macam ni. Saya sebab kawan saya, rupa-rupanya dia pernah kahwin dengan orang gila. Tapi gila bini dia tu, gila ada bulan-bulan dia gila. Tapi akhirnya dia bercerai lah. Dia bercerai tu bukan sebab dia tak terima bini dia gila ada bulan-bulan tertentu. Dia tak terima sebab dia terasa yang mentua dia tipu dia. Sebab kawan saya ni cacat, dia capik. Dia terasa mentang-mentang aku ni cacat, kau boleh ambil kesempatan dengan aku. Tapi dia alim. Rupa-rupanya bini dia gila bila bulan penuh. Benda tu terjadi masa dia nak bersama dengan isteri. Saya minta maaf banyak. Tiba-tiba dia nak bersama dengan isteri, tiba-tiba bini dia ketawa seorang-seorang. Ha 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 gitu. Zak, kalau hang apa Zak? Tak melompat katil. Tuan-tuan bayangkan seorang lelaki yang kaki dia capik lompat katil macam mana, Mat? Ketawa gitu. Mengilang-ngilang ketawa. Dia jumpa bapak mentua dia. Barulah bapak mentua dia cerita, sebenarnya isteri kamu tu, anak ayah tu, sebenarnya dia ada penyakit gila, tapi gila dia bukan gila selalu. Gila dia ada bulan-bulan tertentu. Saja ayah tak beritahu kamu sebab takut kamu tak nak terima dia sebagai isteri kamu. Ada abang saya dulu pun dapat gitu. Ada seorang ustaz offer kat dia, anak perempuan. Ustaz ni sanggup nak bagi kereta dekat abang saya. Terima je anak dia sebagai isteri. Abang saya tanya, apa hal ustaz ni beria-ria sangat nak buat aku sebagai menantu, dia kata. Tapi bagus ustaz ni, dia terus terang, dia kata sebab anak dia ada bulan-bulan tertentu keluar bulu yang tebal dekat pipi dia. Ada bulan-bulan tertentu tumbuh bulu kat pipi je, Mak. Tapi lepas habis bulan tu, bulu tu tak ada. Ada penyakit tu, ada. Kalau tidak, abang saya dah dapat kereta besar. Kalau terima, Nabi, saya kata, kau punya mata lah. Ya, kau cakap kat aku, kau. Dia kata, kau terima je lah, saya kata. Kau cakap kat aku. Cuba kalau dia offer kat engkau, kata. Saya diam je lah. Saya cakap dia, dah jodoh engkau mana? Inilah. Kata. Jadi ni akal ni penting. Sebab tu Islam datang untuk jaga akal manusia. Dalam Quran, Allah ajar kita. Sebenarnya Allah ajar Nabi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas. Wahai Muhammad, jika mereka datang berjumpa dengan kamu dan bertanya kepada kamu tentang arak dan judi. Tuan-tuan, ingat ni, arak dan judi ni ada kebaikan dia.
Tuan-tuan jangan fikir arak dan judi itu langsung tak ada kebaikan. Ada sebenarnya. Saya masa di Mesir dulu, musim sejuk, kita nak mendaki Bukit Tursina. Kita mula mendaki pukul 12 malam. Kita punya target akan sampai dekat puncak Tursina tu sebelum subuh dan kita akan sembahyang subuh di puncak. Musim sejuk ni memang sejuk, air mineral tu jadi air batu kat atas tu. Sejuk, memang sangat sejuk. Kami ni pelajar Malaysia, mungkin jakun kot, Allah. Tapi sejuk sungguh lah. Baju 4 lapis, seluar 3 lapis, stokin 2 lapis. Pakai pula sarung tang kepala, pakai pula selendang, maflar, ikat kat leher. Sejuk lah, memang sejuk betul. Sampai dekat puncak tu. Sampai dekat atas tu pula, pukul 4:30 pagi, sewa pula selimut tebal. Berkelubung pula, sejuk sungguh kat atas tu, sangat sejuk. Tapi ada satu grup Mak Saleh ni pakai seluar pendek, t-shirt dengan pendek je. Kita tengok macam ni, ketawa. Kami sama-sama pelajar Malaysia boleh ketawa. Kita berlapis-lapis, orang putih tu pakai seluar pendek, baju dengan pendek, tapi botol arak kat tangan. Maknanya apa? Di situ ada tak kebaikan arak? Apa dia? Dia boleh menghangatkan badan dia. Itu kebaikan arak. Tapi jangan cubalah. Judi juga begitu. Tonton, judi ni ada kebaikan dia. Ada kebaikan dia. Apa kebaikan judi? Contoh kita tikam nombor ekor. Apa kebaikan dia, Zak? Kalau kena nombor yang kita tikam tu, boleh tukar kereta baru. Kalau kita beli nombor yang mahal, Mat, kalau menang, dia dapat lumayan hadiah dia. Itu kebaikan dia. Tapi Allah kata, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi jika nak dibandingkan dengan keburukan yang ada pada arak dan judi itu lebih besar daripada kebaikannya, maka disebabkan itulah arak dan judi diharamkan. Walaupun ada kebaikan pada keduanya, tetapi disebabkan kemudaratan yang terhasil daripada kedua perkara itu, kedua benda itu lebih besar daripada kebaikannya, maka diharamkanlah arak dan judi. Orang main judi, kita tak payah bayangkan main teruk. Kita bawa anak kita berjalan, ada satu mesin, dalam mesin tu ada anak patung. Syarat nak anak patung tu kena masuk duit, coin kan, kena masukkan shilling dalam tu. Kali pertama masuk, ingatkan dapatlah anak patung tu, tak dapat. Agak-agak nak tak kali kedua? Kita try kali kedua sebab sayang ke anak. Kalau imam saya cucu. Saya cucu, tak dapat juga. Kita usaha nak dapatkan juga. Masuk coin shilling yang kedua pun tak dapat juga. Kita target shilling ketiga mesti dapat. Tuan-tuan nampak tak judi punya pengaruh? Dia merosakkan minda kita. Kerana itu Islam datang dengan tujuan yang ketiga, memelihara akal manusia. Salah satu daripadanya dengan cara Islam mengharamkan arak dan judi. Baik. Yang keempat, tujuan Allah datangkan Islam untuk manusia, untuk memelihara keturunan manusia. Ini penting. Tadi saya sebut, kalau anak kita datang bawa bakal pasangan dia, jumpa dengan kita, kita wajib kena tahu dia ni anak siapa. Ada ayah tanya dulu, kamu ni anak siapa? Siapa nama ayah kamu? Siapa nama mak kamu? Siapa nama tok kamu? Kamu ni asal mana? Kena tahu keturunan tu.
Sebab risau kalau anak kita dia berkahwin dengan mahram dia sendiri. Mungkin dia berkahwin dengan kakak dia sendiri. Mungkin dia berkahwin dengan adik dia sendiri. Cerita ni pernah berlaku. Kalau tuan-tuan tengok cerita P. Ramlee, saya tak tahu tajuk dia apalah, tapi bukan 69. Ada satu cerita ni, cerita P. Ramlee dia kahwin dengan Sarimah. Lepas tu bercerai. Dia ceraikan Sarimah tu ketika Sarimah tu mengandung. Dia cerai tinggal terus. Sampailah P. Ramlee tu dah tua, dah tua lah. Dia ada satu syarikat sendiri. Sarimah tu dah beranak, dia dah besarkan anak perempuan dia. Akhirnya anak perempuan Sarimah ni bekerja dengan syarikat P. Ramlee ni. Dah jatuh hati. Bila jatuh hati, P. Ramlee pun buatlah perempuan ni sebagai isteri dia. Dah kahwin-kahwin, baru tahu rupa-rupanya isteri dia tu anak dia sendiri. Nampak? Orang dulu bukan macam sekarang. Kerana itu Islam datang nak pelihara keturunan manusia dengan cara apa? Disyariatkan perkahwinan. Disuruhnya kita berkahwin. Doktor, satu-satunya agama yang memerangi manusia yang langsung tidak menggunakan nafsunya ialah agama Islam. Dan langsung tak nak gunakan nafsu. Maksudnya langsung tak nak kahwin. Islam melarang manusia yang berniat langsung tak nak kahwin. Nabi kata, siapa manusia yang paling takut dengan Allah? Nabi tanya pada sahabat. Siapa manusia yang paling dekat dengan Allah? Siapa manusia yang paling kenal Allah? Sahabat kata, wallahu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi kata, wahai sahabat, tidak ada manusia yang paling kenal Allah melainkan aku. Tidak ada manusia yang paling dekat dengan Allah melainkan aku. Tidak ada manusia yang paling takutkan Allah melainkan aku. Wahai sahabat, aku yang kenal Allah, aku pun kahwin. Aku yang paling dekat dengan Allah, aku pun kahwin. Aku yang paling takut dengan Allah, aku pun kahwin. Kerana itu, satu-satunya agama dalam dunia ni yang melarang, yang menentang, yang memerangi manusia yang langsung tak nak gunakan nafsunya ialah agama Islam. Dan satu-satunya juga agama yang memerangi manusia yang menggunakan nafsunya secara sewenang-wenangnya, itulah juga agama Islam. Itulah Islam. Sebab tu saya sebut tujuan yang keempat Allah datangkan Islam untuk manusia ialah untuk memelihara keturunan manusia. Kahwin. Jangan tak kahwin. Faham kan? Yang kelima, tujuan Allah datangkan Islam untuk manusia untuk memelihara harta benda manusia. Ada banyak cara. Salah satunya dengan cara apa? Didatangkan hukum faraid, contoh. Orang kita faham beramal sebelum mati ni sembahyang je. Orang kita faham begitu. Ramai orang kita faham beramal sebelum mati ni baca Quran, puasa, zakat, haji, duduk masjid, duduk surau. Tapi tak ramai orang kita yang faham beramal sebelum mati ni juga kita menguruskan harta. Kita ambil satu contoh, kita sebagai ayah, kita belum lagi berwasiat harta kita pada anak-anak kita. Ataupun kita langsung tak pernah berpesan pun dekat anak kita, bagaimana kamu nak uruskan harta ayah selepas ayah tak ada. Langsung tak pesan tak? Wasiat pun tak ada, pesan pun tak ada.
Tiba-tiba kita mati, Zat. Habis semua duit EPF kita tinggal. Dia rasa okey lah sebab dia tak ada anak perempuan. Selamatlah dia. Adik-beradik dia semua nganga je, tak dapat. Sebab boleh semua ke anak dia. Tapi bayangkan kalau kita belum mau siap pun. Tiba-tiba kita mati tak? Bila kita mati, kebiasaannya apa anak-anak kita akan buat? Pada harta kita, mak. Jamil. Bukan berebut. Itu yang ni lah, yang baik sikit ni, dia akan bagi reta tu sama rata. Betul tak? Betul ke salah tak? Tuan-tuan bayangkan bila dia anak kita, dia bahagikan harta kita sama rata, itu menyebabkan kita susah dalam kubur besok. Tak boleh. Walaupun atas persetujuan semua adik-beradik, harta yang tidak diwasiatkan oleh si ayah, harta yang tidak langsung dipesan oleh si ayah pada anak-anak tadi, bila ayah tu mati, harta itu tak boleh dibahagi sama rata, melainkan mesti dibahagikan secara faraid terlebih dahulu. Bila dah dibahagikan secara faraid terlebih dahulu, semua dah dapat, kemudian kita pakat balik, longgokkan balik, barulah kita bahagikan harta itu sama rata. Itu sepatutnya yang kita kena buat. Bagaimana Islam memelihara harta kita, supaya adik-beradik kita tak dapat. Kita mencari untuk anak isteri kita. Rumah tu kita beli untuk anak isteri kita. Tapi sebabkan kita tak wasiat, kita mati, rupa-rupanya adik-beradik kita pun ada hak ke atas rumah kita. Rupa-rupanya adik-beradik kita pun ada hak ke atas kereta peninggalan kita. Isteri kita, balulah balu. Suami dia meninggal. Ada sebiji kereta. Bila suami dia meninggal, isteri dia pakai macam kereta dia je. Mak lah, si mak. Si mak tu pakai kereta arwah suami tu macam kereta dia je. Betul ke salah? Tak. Kena pula isteri tu bekerja. Mak kita bekerja. Dia trade-innya kereta si arwah suami tadi. Dia ambil kereta baru. Betul ke salah, mak? Cara tu. Faham? Tak mana kata salah? Sepatutnya pada kereta tu ada bahagian untuk anak-anak dia. Tapi isteri tu mana-mandai, dia pergi trade-in kereta arwah suami, dia ambil kereta baru. Tak boleh begitu. Dia kena bahagikan dulu bahagian tu untuk anak-anak, kemudian baru cerita lain. Kecuali kalau si mati dah wasiat, tu cerita lain lah. Tengok tuan-tuan bagaimana Islam datang untuk pelihara harta benda kita. Dalam kes kecurian pula, Islam datang untuk jaga harta benda kita dengan cara hukum hudud. Hudud. Siapa mencuri, ada bukti, ada saksi, dia mencuri tanpa sebab, memang saja nak mencuri. Bukan sebab dia lapar, bukan sebab dia miskin, tapi memang nak mencuri. Cukup bukti, ada saksi, memang jelas, ada pengakuan. Maka hakim mahkamah Islam boleh jatuhkan hukuman hudud ke atas dia. Potong tangan dia. Tuan-tuan tengok bagaimana Islam datang untuk memelihara harta benda manusia. Dan yang terakhir, apa tujuan Islam datang? Allah datangkan Islam untuk manusia. Ni tajuk kita ni. Tadi mukadimah je. Tujuan yang keenam, Allah datangkan Islam untuk manusia
ialah untuk memelihara maruah manusia. Untuk memelihara harga diri manusia. Ini paling penting. Betul kan? Ada berbagai-bagai jenis cara yang kita fikir untuk jaga maruah. Mungkin kita akan pesan dekat anak perempuan kita, dekat anak laki-laki kita, kamu kena jaga batas-batas pergaulan kamu. Betul tak? Kita akan faham nak jaga maruah, kena jaga dengan siapa kamu nak berkawan. Jaga batas-batas pergaulan kamu. Tuan-tuan, Islam ajar kita. Dalam memelihara maruah ni ada perkara pokok dia. Perkara pokok untuk seseorang memelihara maruah dia, Islam sebut mesti didahului dengan cara kita memelihara aurat kita, cara pemakaian kita. Sebelum kita jaga batas-batas pergaulan, sebelum kita jaga dengan siapa kita nak berkawan, Islam kata kamu terlebih dahulu kena jaga cara kamu berpakaian. Kamu kena jaga aurat kamu terlebih dahulu. Bila kamu dah jaga aurat kamu dah jaga cara berpakaian kamu, barulah jaga dengan siapa kamu nak berkawan, barulah kamu kena jaga pergaulan kamu. Selepas kita jaga cara pakaian kita. Faham tak? Jadinya apa? Kita faham dah. Tujuan Allah datangkan Islam untuk manusia, untuk pelihara maruah manusia. Baik yang lelaki maupun yang perempuan. Dengan cara apa? Dengan cara kita jaga cara pemakaian kita. Menutup aurat. Baik, untuk tajuk ni, kewajipan yang kedua sebagai seorang Muslim ialah menutup aurat. Saya mengambil semangat daripada firman Allah. Tuan-tuan boleh tengok di dalam suratul A'raf ayat yang ke-26. Kita ambil semangat daripada ayat itu. Suratul A'raf ayat yang ke-26. Di situ Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Umum, mat umum. Tak kira Melayu, Cina, India, Islam tak Islam. Allah kata ya bani Adam, wahai anak-anak Adam sekalian, Allah kata, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Allah kata, wahai anak-anak Adam, wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kamilah Allah yang telah menurunkan pakaian untuk kamu. Kalau kita kira cerita bab sunnah ni, sunnah dalam pemilihan pakaian ni, sunnah dia kita cari pakaian, kalau baju jenis kain dia kain cotton, itu sunnah. Rasulullah cukup suka kalau baju dia dibuat daripada cotton, kapas lah. Dia sunnah. Okay. Cotton pun hari ni ada cotton yang mahal, ada yang pertengahan, ada yang murah kan. Tapi sunnah dia, kalau kita nak beli baju, cari yang cotton. Sebab cotton ni elok untuk kulit kita. Sebab tu Rasulullah dia cukup suka dengan cotton. Ya, jadi kalau kita nak beli jubah ke, nak beli kurta ke, perempuan ke apa semua, cari yang jenis cotton. Beli yang mahal pun tak apa, asal cotton. Yang jenis cotton tak payah nak iron, pemalas sangat kan. Beli yang tak payah iron punya. Tapi dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, kamilah Allah
Tuhan yang telah menurunkan pakaian untuk kamu, untuk kita. Apa tujuan? Allah kata ada dua sebab. Tangguh azan. Baik, kita sambung sikit lagi. Apa tujuan Allah datang, Allah turunkan pakaian untuk manusia ini? Dalam ayat itu Allah sebut ada dua tujuan. Qad anzalna alaikum libasa. Allah kata sesungguhnya kamilah Tuhan, kamilah Allah, Tuhan yang menurunkan pakaian untuk manusia dengan dua tujuan, dengan dua maksud. Yang pertama, yuwari sawatikum, dengan tujuan supaya pakaian itu dapat menutup aurat kamu. Ya. Hari ini kebanyakan kita berpakaian bukan menutup aurat, tapi sekadar menutup kulit. Dia berbeza menutup aurat dengan menutup kulit. Ada beza. Dia pakai tudung, kalau perempuan lah. Dia pakai baju kurung, okey lah. Ataupun dia pakai, nak kata jubah, bukan jubah yang corak-corak tu orang panggil apa, saya pun dah lupa dah. Sebab dulu saya supply pakaian perempuan, saya tahu. Jubah lah kita ambil baju kurung ke, pakai kemeja ke, dia tutup. Tapi dia ketat. Tuan-tuan, kalau menutup tapi ketat, itu bukan nama menutup aurat, itu baru sekadar menutup kulit. Dia yang kata menutup aurat ni, dia menutup kulit dan menutup bentuk. Sekadar yang kita mampulah. Takkan nak pakai guni beras pula. Ya. Maksudnya jangan pakai ketat-ketat lah. Dia jangan pakai ketat, jangan pakai yang nipis-nipis. Jangan, nanti Pak Haji ni bukan boleh percaya. Ni Haji Hamid ni nampak je tua, nampak je dah uzur, tapi bukan boleh percaya. Nampak tu. Haji Sa'ad kan boleh percaya ni, tak boleh percaya. Ni. Makin tua makin menjadi akhirnya. Jadinya yang kata menutup aurat ni, menutup kulit dan menutup bentuk. Kalau sekadar menutup kulit tapi tidak menutup bentuk, itu belum lagi dinamakan menutup aurat, tapi hanya sekadar menutup kulit. Dia ketat. Orang perempuan hari ni, kalau di pejabat dia tahulah. Dia pakai baju kemeja. Saya tahu sebab saya kuliah Zuhur kat pejabat. Dia pakai baju seluar tapi baju tu masuk dalam. Dia trend hari ni pakai seluar tapi seluar tu atas buku lali. Dia pula pakai kasut tinggi berjalan. Ketat tu. Ustaz tengok ke? Bukan tengok, tertengok. Dia kena tengok sebab nak ceramah. Jangan lebih-lebih aja ambil. Lebih. Itu bukan menutup aurat, itu menutup kulit. Sedangkan tujuan Allah turunkan pakaian untuk manusia, yang pertama, yuwari sawatikum, menutup aurat kamu. Yang lelaki juga begitu. Dia pakai t-shirt sembahyang. Sah ke sah? Haram ke tak haram? Tapi janganlah pakai t-shirt yang kecil. Bila sujud nampak bahagian punggung tu, terselak aurat dia, batal. Kalau kebetulan budak tu kita jadikan dia imam kita, wajib kita mufarakah. Sebab imam kita dah batal. Ya.
Yang perempuan juga begitu. Yang perempuan ni bukan sekadar menutup kulit, menutup bentuk. Bahkan orang perempuan juga, masa dia nak berpakaian, dia kena pilih juga warna pakaian yang sesuai dengan dia. Ya. Jangan terlalu tabarruj, menonjol-nonjol. Orang perempuan boleh tak pakai gelang emas? Boleh. Orang perempuan boleh tak pakai rantai emas? Boleh. Tapi rantai emas, gelang emas tu sembunyikan. Kalau nak bagi nampak, biar suami dan mahram kita je boleh nampak. Tapi hari ni kita pergilah dinner, mam. Imam tahu lah. Dia pakai cantik, tapi tudung elok dah, rantai kat luar. Dia pakai gelang pun cantik dah, tapi gelang kat luar. Gelang tu boleh pakai kat dalam. Rantai tu boleh pakai tapi kat dalam. Yang hampir tunjuk dekat semua orang. Pasal apa? Ini namanya tabarruj. Belum sempurna lagi dalam bab pemakaian. Ya, sebab tu orang perempuan ni hati-hati. Sebab fitnah yang melibatkan nafsu mesti kebiasaannya bermula daripada orang perempuan. Sebab ayat tentang zina, Allah dulukan kalimat perempuan, azaniyatu wazani, perempuan dan lelaki yang berzina. Maknanya dosa-dosa yang melibatkan zina ataupun hampir-hampir kepada zina itu kebiasaannya bermula daripada orang perempuan. Kena hati-hati. Sebab tu mesti bermula dengan cara kita berpakaian. Yang terakhir, apa tujuan Allah turunkan pakaian untuk kita manusia? Yang kedua, warisha, supaya dengan pakaian itu kita boleh berhias-hias. Saya tak pernah nampak lagi jemaah sini semayang, walaupun semayang biasa, dia pakai baju Melayu, dia pakai samping. Saya kuliah dekat surau Datuk Harun, ada seorang Pak Haji tu, istiqamah tak? Istiqamah semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Yang saya nampak maghrib, isyak, saya tanya jemaah, macam itulah subuh, macam itulah zuhur, macam itulah asar. Dia semayang pakai baju sepasang, samping, pakai songkok-songkok kerah, 5 waktu. Lah dah mati dah. Gelak lah. Mesti kita kata gila ke lagi ni. Tak, memang itu cara dia. Pakai samping. Betul. Tak kisahlah. Tapi memang itulah tujuan Allah turunkan pakaian untuk manusia. Yang pertama untuk menutup aurat. Yang kedua supaya dengan pakaian itu manusia boleh berhias-hias. Jadi berhias-hiaslah dengan pakaian. Kalau kita rasa mampu nak beli baju seluar yang mahal-mahal, belilah. Tak salah pun. Ya. Sebab memang tujuan Allah turunkan pakaian untuk kita berhias, biar nampak segak. Haji Hamid biar nampak smart gitu. Sebab bila kita pakai smart, dia punya confidence dia lain tak? Ya. Itu tujuan. Tetapi Allah kata walibasut taqwa dzalika khair. Sebaik-baik pakaian ialah pakaian daripada orang yang bertakwa kepada Allah. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Allah datangkan semua itu kepada manusia. Allah bagi nikmat berpakaian kepada manusia supaya manusia sentiasa ingat kepada Allah. Masa kita berpakaian ni, satu je, jangan kita lupa. Rupa-rupanya berpakaian juga salah satu daripada nikmat Allah yang tidak terhitung banyak. Tuan-tuan belum tengok lagi ataupun tuan-tuan belum rasa lagi kena penyakit
tak boleh pakai baju. Ada. Ada. Sahabat saya, sebelum 2 hari sebelum dia meninggal, saya sempat ziarah dia. Punca jantung dia. Apa tu dia merewak benda lain. Rezeki saya lah dapat ziarah dia. Pergi, dia seronok. Alhamdulillah, ustaz datang juga, ingat juga kat saya. Tapi datang lah, 2-3 orang. Isteri dia beli satu alat yang apa, vibrate ni, yang bergetar-getar tu letak. Sebab dia deria rasa tu dah tak ada kat badan dia. Mana kulit dia tu dah tak ada function. Dah tak ada fungsi apa-apa dah. Sampaikan dia nak pakai baju pun tak boleh dah. Nak pakai seluar pun tak boleh, pakai baju tak boleh. Kena tarik betul. Rupa-rupanya dia kata, ini nikmat Allah lah ustaz, dia kata. Rupa-rupanya kulit kita ni hidup ustaz. Masa kita pakai baju tu kita rasa senang, kulit kita tu membantu. Kulit kita tu hidup, dia ada lagi fungsi dia. Lepas tu kita rasa senang je pakai baju. Kita pakai seluar, senang je pakai seluar mat. Tapi ustaz, saya dah susah dah. Pasal apa? Doktor kata kulit saya dah mati. Bila dah mati, nak pakai seluar susah. Susah ustaz. Walaupun seluar tu saiz saya dah susah dah. Saya terpaksa beli seluar yang saiz besar. Saya saiz L, kena beli seluar yang double XL. Baru boleh pakai. Sebab kulit saya tu dah mati. Tekan-tekan dah tak ada function dah. Dah tak ada fungsi apa-apa dah. Akhirnya isteri saya beli satu alat tu yang bergetar, nak bagi rasa. Tapi tak rasa pun. Tengok, Allah kata apa? La'allahum yadhakkarun. Supaya kamu sentiasa ingat kepadaku. Antara nikmat, dalam banyak-banyak nikmat yang Allah bagi kepada manusia, termasuklah nikmat berpakaian. Hari ni kita nampak cantik mak sebab berpakaian. Cuba hang datang surau tak ada baju, tak seluar. Buruk muka je lawa tapi tak ada baju. Jadi supaya nampak lawa Jamil, tengok Jamil ni, nampak muda. Dengan color, dengan pilihan color dia, dengan face mask punya color tu hitam, dia nya putih, nampak segak dia kan hari itu. Nak kena minum lah tu. Memanglah tanya Razak dia minum. Jadi ini semua nikmat daripada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang paling penting kita bersyukur kepada Allah. Jadi wallahu a'lam. Nanti kita sambung pula apa lagi kewajipan-kewajipan sebagai seorang muslim yang mesti kita kena tunaikan. Malam ni dah 2 dah. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua menutup aurat. Nanti ada masa nama yang ketiga. Ya, ada soalan Jamil? Haji Mak, Haji Wahab, Haji Ishaq, semualah. Boleh Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.